Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Faiz Izzat dalam M-Star untuk tahun 2022. Industri hiburan tidak pernah sepi daripada pelbagai cerita sensasi, kontroversi maupun konflik selebriti tanah air. Jadi sebagai penutup tirai untuk tahun 2022 ini, kami di M-Star rangkumkan 5 laporan paling hit untuk paparan anda semua. Jom kita saksikan. 5. Tahun ini kita dikejutkan dengan pemergian beberapa bintang seni tanah air, antaranya Hamid Gurka, Adibah Noor, Aman Shah, Bob Lukman, Hisham Ahmad Tajuddin dan Shazlin Zainal. Paling diingati pastinya pemergian penyanyi Adibah Noor yang menghembuskan nafas terakhir pada 18 Jun di Hospital Gleneagle Kuala Lumpur akibat kanser ovari. Pemergiannya mengejutkan industri hiburan tanah air kerana Allahyarham merahsiakan penyakitnya itu daripada pengetahuan umum. Ramai yang terkesan dengan pemergiannya kerana arwah merupakan seorang yang ceria dan penyayang, terutamanya pada haiwan. Arwah juga memiliki kucing sebanyak 40 ekor dan kini di bawah jagaan pembantu peribadinya, iaitu Todd. Bagaimana agaknya keadaan Todd dan kucing-kucing peliharaannya itu? Arwah memang seorang bos yang sangat baik hati, pemurah dan dermawan. Nampak garang tapi dia kelakar. Time kerja memang dia seorang yang profesional. Jika ada staf buat kesalahan, dia akan terus tegur. Banyakkan kanak-kanak selesa dan sayanglah pada arwah ni. Satu, dalam handbag arwah sentiasa ada ampau. Setiap kali jumpa kanak-kanak ke orang yang memerlukan, dia memang ulurkan bos saya ni sukar dicari ganti. Arwah memang terlalu istimewa. Kenangan yang tak boleh saya lupakan ialah saya menjaga arwah sepanjang dia sakit di hospital. Selain daripada kenangan tu, setiap tahun masa dia sihat arwah akan bawa staf luar negara. Banyak negara yang dia dah pergi, tapi tempat favourite arwah ni London. Sebenarnya arwah tak ada pun sampaikan pesanan atau apa-apa kata-kata sebab pembagian arwah terlalu mengejut. Saya tak sangka sebelum pembagian arwah saya memang dah ada bisnes sendiri. Selepas arwah tak ada, saya fokus kat perniagaan saya. Saya kontraktor. InsyaAllah saya dan kakak arwah menjaga kucing arwah. Setiap hari saya akan uruskan makanan, kebersihan dan berikan perhatian pada mereka secukupnya. 4. Seterusnya mengenai pemergian pelawak veteran Hamid Gurka yang menghembuskan nafas terakhirnya pada 14 Jun lalu akibat kesukaran bernafas. Kesihatan Pak Hamid dilaporkan kurang baik sejak tahun lalu dan hanya terlantar di rumahnya di Kelang, Selangor. Kini tiada lagi gelak tawanya, hanya kenangan yang tinggal untuk diabadikan buat kita semua. Apapun, mari kita sedekahkan Al-Fatihah buat semua selebriti yang pergi meninggalkan kita pada tahun 2022 ini. Semoga roh mereka ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Pemergian arwah memang sangat-sangat terasa lah sebab dia selalu berada dekat rumah apa semua. So bila kita balik kampung, kita akan pergi ke rumah dia dulu. Sekarang ni akan rasa berbeza sikit lah. Cuma ada nenek saja, ada rasa rindu tu lah dekat arwah. Dengan arwah ni memang sangat banyak. Saya memang daripada kecil saya dengan arwah. So, arwah ni memang kita tahu yang dia ni adalah seorang penyayang. Bila seorang penyayang ni, bila tak ada, kita akan merasa sangat kehilangan tu lah. Insan yang kita sayang daripada kecil, dia jaga kita sampai tahun ni bulan 6 pemergian arwah tu. So memang sangat-sangat terasa lah. Karakter arwah dekat rumah dia tak seperti di dalam televisyen. Dia seorang yang pendiam, tak banyak cakap, suka buat hal sendiri. Seorang yang tegas juga sebenarnya sebab dia kan bekas askar. So dia seorang yang tegas juga. Cuma di dalam TV je yang dia kelakar. Apa agaknya pesanan atau kata-kata yang mungkin dia titipkan ke Dafiq yang mungkin Dafiq ingat sampai sekarang? Belajar elok-elok, bagi habis belajar, kerja elok-elok, fokus pada kerjaya. Macam saya main hoki, so dia kata main hoki biar main sampai Malaysia dan continue selagi boleh untuk kejayaan di sini. Terima kasih kerana selama ni menyokong Pak Hamid Gurka. Tolong doakan Pak Hamid Gurka semoga ditempatkan dengan orang-orang yang beriman di sana. Terima kasih. 3. Tahun 2022 ini pelbagai kisah sensasi dan kontroversi membabitkan perhubungan dan rumah tangga selebriti. Antara yang mencuri tumpuan netizen ialah kisah rumah tangga pasangan selebriti Puteri Sarah Liana dan suami Samsul Yusof yang bergolak kerana didakwa wujudnya orang ketiga, iaitu Ira Kaza.
Sarah mengambil langkah memfailkan saman terhadap Ira Kaza selepas 4 tahun menahan berdepan kemelut ini. Sehingga kini, konflik membabitkan Puteri Sarah, Samsul Yusof dan Ira Kaza belum menemui jalan penyelesaiannya. Dan perbicaraan kes di mahkamah akan bersambung pada tahun depan. Kita doakan yang terbaik untuk mereka, okey? Sepanjang 2022 ni, setahun banyak dugaan dan cabaran yang Sarah lalui. Alhamdulillah, kita jangan mengalah dan kita jangan marah bila benda tu berlaku pada kita. Kita boleh rasa terkesan, kita boleh rasa sedih, kita boleh rasa anything kita rasa, tapi lepas tu kita bertindak apa kita nak buat. Macam Sarah makes me stronger, lebih peka, lebih fokus dengan apa yang Sarah nak buat, lebih berhati-hati dengan orang sekeliling Sarah. Okay, of course Sarah nak keadilan untuk Sarah. Sarah nak yang bersalah tu didakwa dan ditangkap. Itu memang Sarah nak sangat. Tapi lebih peribadi, no comment, korang tengoklah nanti tahun depan. Sepanjang lama yang Sarah lalui ini mengajar Sarah untuk menjadi kuat. Bila kita dah terlalu lama dan kita dah macam dah biasa, kita sendiri automatik kita jadi kuat. Dan juga orang sekeliling Sarah, of course family and friends Sarah yang paling penting, yang tak putus-putus, sentiasa bagi Sarah semangat. Dan juga semangat Sarah lah anak-anak. Dan juga Allah, kalau dah 4 tahun takkan nak tahan lagi kan, mestilah dia macam at one point dia nak keluar. Whether it's good or bad, kita tengok. Macam sekarang pun, bila Sarah tengah plan pun dah kita boleh nampak dah kan, one by one yang terkeluar. That's why Sarah kata, kalau kita nak plan, kita kena take it slow and easy. Kita tak boleh terus macam terpulang pada you guys. Mungkin ada macam, okay, I'm done. Pada Sarah macam like, kalau kita plan slow and easy tu lagi best. Sarah tak sedih, Sarah tak kecewa. Sarah rasa macam like, be a man and take responsibility. Apa yang dah jadi sekarang, berdiam diri dan melarikan diri pada masalah takkan solvekan anything. Yes, you have the rights to berdiamkan diri, tapi kalau mendiamkan diri sampai tahap macam ni, macam like, I think you have to do something kot kan. 2. Selepas kisah Puteri Sarah dan Syamsul, konflik membabitkan pelakon Adam Shaz dan bekas isteri Fatin Afifah turut mencuri tumpuan penonton M-Star. Kisah mengenai Fatin Afifah hangat diperkatakan sejak awal tahun ini setelah dia membuat kenyataan di media sosialnya terhadap bekas suaminya iaitu Adam Shaz yang dikatakan tidak menunaikan tanggungjawab sebagai seorang bapa kerana tidak memberikan nafkah anak. Enggan dilabel sebagai lelaki yang tidak bertanggungjawab, Adam tampil membidas kenyataan bekas isterinya itu dan mahu membawa kes ini ke muka pengadilan. Dia juga ingin menuntut hak penjagaan anaknya, Ivy Hera Sofia. Adam juga meluahkan rasa kesal kerana telah dihalang oleh keluarga bekas isterinya itu untuk berjumpa serta berhubung dengan anaknya sehingga kini. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada M-Star sebab sudi buat video untuk saya, interview untuk saya, dan apa yang saya dapat lihat kesan-kesan positif daripada netizen sendiri. Ada yang memohon maaf secara personal, menghantar DM dekat saya sebab saya faham. Saya pun tak nak salahkan sesiapa. Saya sebagai seorang ayah, saya ada hak sebagai seorang ayah kepada anak saya. Jangan menyusahkan, jangan menyukarkan saya untuk berjumpa dengan dia sebab saya pun bukan jumpa dia hari-hari. Saya bukan ambil dia hari-hari. Saya ada masa-masa yang saya rasa saya free dan saya ambil, itu je. Tapi sekarang ni nampak gayanya kita terpaksa kemukakan kes ni di mahkamah dan saya harap pihak sebelah sana tolonglah bawa bukti-bukti seperti mana yang saya minta sebelum ni, dokumen-dokumen yang saya minta sebelum ni. Jangan cakap hanya sedap di mulut sampai wujudnya penghinaan kepada saya, sampai wujudnya fitnah-fitnah pada saya, tapi tolong kemukakan bukti-bukti yang apa yang saya minta kepada yang empunya diri. So ini seperti mana yang dulu pihak sebelah sana minta, mahkamah, dan sekarang saya dah merealisasikan. So jangan lupa untuk hadirkan diri bulan depan. 1. Menduduki carta pertama di M-Star adalah mengenai isu perselisihan faham pelawak dan penyampai radio Suria FM iaitu Ajak Shiro dan rakannya Syahrul Shiro. Konflik ini mula terjadi selepas Syahrul mengeluarkan kenyataan yang berbau provokasi di media sosial miliknya mengenai pengunduran Fizi Ali sebagai penyampai radio di Suria FM pada Julai lalu. Membidas kenyataan Syahrul itu, Ajak tampil mempertahankan dan memperjelaskan isu sebenar membabitkan pengunduran Fizi Ali di Suria FM dan beritahu tiada unsur ditindas seperti didakwa oleh Syahrul. Laporan mengenai konflik Ajak dan Syahrul ini trending di YouTube dan meraih lebih 1.5 juta tontonan sejak disiarkan pada Ogos lalu. Bagaimanapun, Ajak ketika ditemui M-Star enggan mengulas lanjut mengenai status terkini hubungannya mereka itu. Harapnya mereka dapat selesaikan konflik ini dengan baik. Itulah sahaja 5 video trending mendapat tontonan tertinggi di M-Star. Kita harapkan tahun 2023 lebih banyak pencapaian dan kejayaan diraih oleh anak seni tanah air. Semua kontroversi dan cerita panas tahun ini kita jadikan pengajaran dan sama-sama kita buka lembaran baru untuk tahun hadapan. Bye-bye 2022.